PAS puji Muhyiddin berjiwa besar. UMNO dibelenggu, kerajaan gagal. Undi percaya di Parlimen, akhirnya Agong bersuara. Kerajaan digesa lantik Najib Tun M ke dalam kerajaan. Pemuda Perikatan Nasional memuji langkah diambil Muhyiddin Yassin yang melaksanakan tugas sebagai pengerusi Majlis Pemulihan Negara tanpa mengambil sebarang imbuhan. Menurut ketuanya Khairi Nizam Khairuddin, pendirian diambil Muhyiddin menunjukkan Presiden Bersatu itu berjiwa besar. Lebih daripada itu, Khairi Nizam juga menganggap tindakan Muhyiddin itu adalah sesuatu yang wajar dicontohi oleh orang lain termasuk ahli politik kanan. Tan Sri Muhyiddin juga membuktikan bahawa beliau seorang pemimpin yang berjiwa besar apabila menerima pelantikan tanpa segala bentuk imbuhan. Terima kasih Tan Sri kerana memberikan contoh yang baik untuk ahli politik senior yang lain dan juga kami yang junior ini, katanya dalam hantaran di media sosial. Muhyiddin merupakan Perdana Menteri ke-8 Malaysia yang melepaskan jawatannya pada 16 Ogos lalu selepas hilang sokongan majoriti di Parlimen. Tempatnya kemudian diisi naib Presiden UMNO Ismail Sabri Yaakob ketika desas-desus menyatakan Muhyiddin akan dilantik sebagai Menteri Mentor dalam Kabinet Malaysia mula reda. Ahli Parlimen Paguh itu diumumkan menjadi pengerusi MPN. Muhyiddin kemudian mengumumkan dia menerima tawaran kerajaan dan akan bertugas tanpa sebarang imbuhan. Untuk rekod di sebalik pertukaran jawatan Perdana Menteri, pengkritik berpendapat tidak banyak perubahan dibuat Ismail Sabri berbanding apa yang dilakukan Muhyiddin sebelumnya. Hal ini termasuklah pemilihan anggota kabinet dan pelantikan politik seperti Duta Khas Perdana Menteri yang bertaraf menteri. Sebelum ini, Presiden PAS Abdul Hadi Awang turut memuji pelantikan Muhyiddin itu dan menganggap ia sebagai sesuai dengan pengalamannya. Khairi Nizam berkata, pelantikan mengetuai MPN menunjukkan kerajaan percaya kepada ketokohan dan kemampuan Muhyiddin selaku pengerusi Perikatan Nasional untuk memimpin agenda besar. Khairi Nizam yang juga Ketua Pemuda PAS turut berdoa agar Allah sentiasa membimbing Muhyiddin untuk membuat keputusan yang tepat dan terbaik untuk Malaysia. Selamat bertugas Abah, katanya. Bayangan kerajaan gagal masih membelenggu UMNO, malah sesuatu yang membimbangkan parti itu ketika negara beralih ke fasa baru kepimpinan, kata seorang ahli majlis kerja tertingginya. Azalina Osman Said berkata, kecaman terhadap pentadbiran Muhyiddin Yassin yang membawa kepada peletakan jawatannya tetap boleh dilemparkan terhadap UMNO sekalipun orang lain kini menjadi Perdana Menteri, iaitu pemimpin UMNO Ismail Sabri Yaakob. Antara perkara paling membimbangkan bagi parti ini adalah liabiliti kerajaan gagal. Memang parti bimbang dikaitkan dengannya, katanya kepada portal FMT. Pengisytiharan darurat penutupan Parlimen selama lebih 6 bulan dan sekali lagi pada hari terakhir persidangan semuanya berkaitan dengan kebertanggungjawab kepada pengundi. Kerajaan yang terdahulu kerap dikritik atas caranya menangani wabak yang juga menjadi antara punca beberapa ahli Parlimen UMNO termasuk Azalina menarik balik sokongan kepada Muhyiddin bulan lepas. Kehilangan sokongan itu mengakibatkan Muhyiddin kehilangan majoriti seterusnya. Tiada pilihan selain meletak jawatan dan memberi laluan kepada Ismail menggantikannya. Azalina berkata, UMNO mesti sedar bahawa kesilapan sesebuah parti dalam kerajaan juga akan memberi gambaran buruk terhadap UMNO. Malangnya, UMNO bukan kerajaan. UMNO hanya sebahagian daripada kerajaan. Apa yang dilakukan kerajaan, UMNO akan mendapat tempias sama ada perkara baik atau buruk, katanya. Tambahnya, UMNO perlu berhati-hati bagaimana ia melakar haluan baru untuk negara ini, terutamanya apabila mengambil kira keperluan menjaga hati parti komponen. Kini kita memang pemandunya, tetapi bukan sepenuhnya. Kita bukan pemandu tunggal, ada pemandu lain juga. Jadi ke mana hala tuju kita? Ini sesuatu yang mesti diberi perhatian oleh parti kerana ia mampu menjejaskan kesetiaan pengundi, katanya. Yang di-Pertuan Agong memberitahu Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob bahawa beliau tidak perlu melalui proses undi percaya di Dewan Rakyat, kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Beliau berkata, Perdana Menteri memberitahu perkara itu kepadanya ketika mesyuarat kabinet pertamanya. Sebenarnya ketika Perdana Menteri menghadap Tuanku, beliau mendapat perkenan Tuanku bahawa beliau tidak perlu mengadakan undi percaya. Saya tahu
kerana Perdana Menteri beritahu saya perkara ini semasa mesyuarat kabinet pertama kami, katanya dalam sidang media. Wan Junaidi berkata, berdasarkan pandangan peribadi, Perlembagaan Persekutuan memberi kuasa tertinggi kepada Agong untuk melantik Perdana Menteri berdasarkan siapa yang baginda percaya mempunyai kepercayaan majoriti ahli parlimen. Merujuk kepada 114 ahli parlimen yang menyokong Ismail turut mengesahkan sokongan mereka kepada Agong, katanya tidak menjangkakan ada dalam kalangan mereka yang akan mengubah pendirian dalam waktu terdekat. Perubahan ini mungkin boleh berlaku dalam masa 6 atau 7 bulan. Tetapi sekarang, dalam tempoh singkat ini, apabila Perdana Menteri baru menduduki kerusinya, saya tidak fikir mereka akan menarik balik sokongan mereka. Terdahulu dilaporkan usul undi percaya tiada dalam agenda mesyuarat Dewan Rakyat yang akan bersidang minggu depan. Ahli Parlimen Lembah Pantai Fahmi Fazil yang baru menerima aturan urusan mesyuarat Parlimen untuk persidangan itu berkata, terdapat usul memilih timbalan yang dipertua Dewan Rakyat dan membahaskan titah agung. Walaupun Ismail tidak menyatakan secara jelas sama ada beliau akan menguji sokongannya di Dewan Rakyat, Peguam Negara Idrus Harun pada Sabtu lalu dilaporkan berkata tiada keperluan mengadakan undi percaya terhadap Perdana Menteri baru di Parlimen. Jika keabsahan Ismail masih perlu diuji mana-mana pihak selain Agong, katanya ia bermakna kuasa mutlak Agong boleh diatasi pihak lain. Dalam perkembangan lain, Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata pembaharuan yang dicadangkan bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin kepada pembangkang ketika cuba mempertahankan pentadbirannya masih akan dipertimbangkan oleh pentadbiran baru, kata Menteri Undang-Undang. Transformasi kerajaan yang saya sebut ialah berlandaskan apa yang disebut oleh Muhyiddin semasa membuat tawaran kepada pihak Pakatan Harapan. Saya akan kaji semua cadangan-cadangan yang dibuat beliau itu, termasuklah memendekkan penggal perkhidmatan Perdana Menteri, dan yang kedua, untuk melihat undang-undang anti lompat parti, dan ketiga, laksanakan undi 18, katanya. Namun desakan ahli Parlimen UMNO Pengerang Azalina Othman Said untuk pelaksanaan recall election mungkin tidak begitu lancar. Wan Junaidi menyatakan bahawa cadangan Azalina adalah dalam bentuk usul persendirian. Dia berkata, jika diterima, ia boleh dimasukkan ke dalam aturan mesyuarat Parlimen. Bagaimanapun terpulang kepada Parlimen, sama ada ia akan menjadi keutamaan atau tidak. Sebagai anggota eksekutif, saya tidak perlu campur tangan dalam urusan Parlimen, katanya. Secara konvensional, urusan kerajaan akan selalu diutamakan berbanding usul bukan kerajaan atau usul persendirian. Ini bererti bahawa tanpa campur tangan kerajaan untuk mengutamakan usul itu, ia mungkin tidak akan dibentangkan. Recall election dilihat sebagai alternatif untuk mencegah ahli parlimen lompat parti. Recall election atau pilihan raya pecat memungkinkan para pengundi untuk memecat ahli parlimen yang mereka rasakan telah gagal dan menggantikannya dengan calon baru. Veteran UMNO menyarankan agar bekas Perdana Menteri Najib Razak turut diberi peranan dalam kerajaan seperti Muhyiddin Yassin yang dilantik menjadi pengerusi Majlis Pemulihan Negara. Setiausaha Agong Veteran UMNO Mustafa Yaakob berkata atas semangat keluarga Malaysia yang dibawa Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob dan pengalaman yang ada, Najib wajar diberi peranan. Sewajarnya Najib juga turut diberikan peranan dalam kerajaan untuk menyumbang kepada proses pemulihan negara akibat wabak penyakit berbahaya. Keupayaan Najib terbukti, khususnya dari segi dasar dan ekonomi, sepanjang 9 tahun mengemudi negara. Pelbagai program bantuan kepada rakyat diperkenalkan mengambil semangat keluarga Malaysia. Najib maupun Tun Dr. Mahathir Mohamad wajar diberikan peranan, katanya kepada Portal Malaysia Kini. Pada 4 September lalu, kerajaan mengumumkan pelantikan Muhyiddin sebagai pengerusi MPN sebagai menghargai peranannya sebelum ini. Mengumumkan perkara itu, Ketua Setiausaha Negara Muhammad Zuki Ali berkata ia dibuat atas dasar keyakinan terhadap kemampuan bekas Perdana Menteri itu untuk menterajui strategi pemulihan akibat kesan wabak penyakit berbahaya. Muhyiddin pula berkata MPN akan membantu kerajaan melalui fasa pemulihan seperti yang telah digariskan. Dalam pada itu, Mustafa berkata bergantung kepada Muhyiddin sama ada untuk melibatkan Najib atau tidak dalam MPN. Saya kira tidak ada keperluan untuk kerajaan membentuk jawatan kuasa baru. Namun, saya kira Najib perlu diberi peranan dan dia pasti akan menerimanya walaupun tanpa sebarang allowance, katanya lagi.